Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallim ajmain. Apa khabar semua? Okey, kita jumpa lagi pada malam ini dalam rancangan live bersama saya Isaac Ismail dalam page hartanah dan anda. Okey, malam ni kita akan bincangkan topik berkenaan dengan geran ataupun hak milik. Okey, sementara kita nak tunggu kawan-kawan kita masuk, okey, saya nak minta tolong anda semua yang dah join rancangan live ni untuk kongsikan, sharekan video ni supaya lebih ramai lagi rakan-rakan anda boleh join bersama, dan sama-sama kita boleh belajar dan mendapat manfaat lah daripada apa yang saya nak cuba kongsikan pada anda semua malam ni. Okey, jadi jangan lupa bila dah masuk tu, tolong sharekan sebanyak mana yang boleh video ni, dan kita tarik lagi kawan-kawan kita untuk join rancangan live pada malam ni, supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada apa yang saya nak kongsikan pada malam ni lah. Okey, sementara nak tunggu kawan-kawan anda masuk tu, kita berehat sekejap. Okey, siapa yang dah masuk tu, yang dah join tu, boleh tolong bagi salam ke ataupun lambaikan tangan ke supaya saya tahulah anda dah masuk. Okey. Alright, boleh dengar apa yang saya cakap ni sebab saya bersiaran secara live ni melalui telefon. Okey, jadi kalau ada audio yang kurang memuaskan ke ataupun tak berapa jelas ke, boleh bagi tahu saya lah. Saya cubalah nak rectify apa yang patut. Dan macam saya beritahu tadi, okey, malam ni topik yang kita nak bincangkan adalah berkenaan dengan hak milik ataupun geran. Okey, sebelum kita cerita panjang berkenaan dengan hak milik ataupun geran ni, sebenarnya apa yang saya kongsikan pada malam ni adalah rintitan daripada permintaan ataupun daripada request yang telah pun dibuat oleh sebahagian daripada rakan-rakan RAN di luar sana, yang minta saya kupas dengan lebih lanjut lah tentang perkongsian Tuan Erman Taib daripada iRealty, yang mana perkongsian beliau telah pun saya sharekan dalam page hartanah dan anda sedikit masa dulu. Dan daripada apa yang Tuan Erman kongsikan tu sebenarnya dah jelas, dah jelas, cuma ada rakan-rakan RAN ni yang minta saya buat sesi live untuk mungkinlah kita boleh berinteraksi, kita boleh bertukar pandangan ataupun mungkin ada yang tak berapa faham, yang tak berapa jelas. Jadi insya-Allah malam ni saya cuba perjelaskan apa yang telah pun saya rasa cukup cantik, cukup sempurna, apa yang Tuan Erman telah pun sharekan dalam posting beliau. Dan saya sendiri pun dah sharekan posting Tuan Erman tu dalam page hartanah dan anda sebelum ni. Okey. Jadi kalau ada daripada rakan-rakan RAN yang mungkin tak berapa jelas, tak berapa clear tentang perkongsian tersebut, jadi saya jemputlah tuan-tuan perempuan untuk mengajukan soalan. Saya cuba jawab soalan tuan-tuan perempuan tu dengan sebaik mungkin lah. Okey. Okey, siapa yang dah join, boleh tolong lambai-lambai ke, bagi salam ke, supaya saya tahulah anda dah join, dan saya tidaklah berkesorangan pada malam ni. Alright, sebelum kita cerita panjang tentang geran ataupun hak milik ni, okey, saya nak memaklumkan ataupun nak mengumumkan, okey, bahawa pendaftaran untuk seminar hartanah strategi tarik leads yang dijadualkan pada 7 hari bulan Disember 2019, iaitu hari Sabtu ni, telah pun ditutup. Okey, jadi saya minta maaf banyak-banyak kepada siapa yang mungkin tak sempat lagi nak mendaftar. Okey, saya terpaksa tutup pendaftaran tu sekarang sebab jumlah peserta telah pun mencapai target sasaran, iaitu 100 orang. Okey, jadi saya minta maaf banyak-banyak kalau siapa-siapa yang tak sempat lagi nak join. Mungkin kita terpaksa bawa penyertaan anda ke sesi yang akan datang pada bulan Januari 2020 nantilah. Okey, jadi untuk kali ni, untuk bulan Disember 7 hari bulan 12 ni, pendaftaran telah pun ditutup sebab dah penuh dah tempatnya. Okey, jadi saya minta maaf banyak-banyak. Siapa yang tak sempat nak mendaftar tu, siapa suruh tak daftar awal kan? Saya dah war-warkan lama dah. Saya dah war-warkan sejak awal bulan 11 lagi hari tu. Even before that pun kita dah bagi tahulah siapa yang nak daftar untuk seminar tanah ni, link saya dah bagi, dan saya dah war-warkan dalam FB page hartanah dan anda, dalam Instagram, dan juga dalam kita punya Telegram channel. Yang mana yang dah daftar tu, tahniah saya ucapkan.
Okey, yang dah terima tiket tu, janganlah persia-siakan tiket yang telah saya berikan kepada anda. Okey, pastikan anda boleh hadir. Kalau tak boleh hadir, sila maklumkan awal kepada saya. Paling-paling tidak pun by Thursday lah, by hari Khamis ni. Kalau anda tak boleh hadir, anda maklumkan kepada kami supaya kami boleh membuka peluang kepada rakan-rakan anda yang berminat untuk menyertai program Seminar Hartanah pada hari Sabtu ni. Okey. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Saya dah nampak dah beberapa nama kat sini. Hartanah Mai dah masuk, Aris Shah dah masuk. Waalaikumsalam Aris. Okey, semoga dapat ke sana hari ni insya-Allah. Bukan Ahad, hari Sabtu. Jangan salah tarikh pula, Sabtu. Okey Aris, ingat tu hari Sabtu 7 hari bulan 12 tu hari Sabtu. Pagi pendaftaran pukul 8.30 semua dah boleh hadir seawal jam 8.30 pagi. Okey, kaunter dah dibuka. Jadi siapa yang dah daftar tu bolehlah tunjukkan tiket masuk seperti mana yang telah pun kami emailkan kepada anda. Email tiket masuk tu dah dihantar seawal bulan ni lagi, seawal bulan 12 lagi, hari tu kita dah hantar. Dan bagi siapa yang belum menerima tiket masuk tu, boleh war-warkan, boleh maklumkan kepada saya supaya saya boleh minta staff saya untuk emailkan tiket tu segeralah. Okey, alright. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kepada siapa-siapa yang dah join pada malam ni. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskanlah dengan topik perbincangan kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan hak milik. Okey. Alright, bila kita cerita pasal hak milik ni, okey, apa yang tuan-tuan dan puan faham berkenaan dengan hak milik tu? Okey, hak milik ni dalam bahasa mudahnya kita panggil geran lah. Okey, hak milik, geran adalah benda yang sama. Okey. Jadi bila kita cerita pasal hak milik, bila kita cerita pasal geran, okey, kita perlu faham bahawa hak milik ni kita boleh bahagikan kepada beberapa kategori. Okey, beberapa kategori. Okay, kategori yang pertama, apa yang kita panggil hak milik qualified title. Okay, qualified title ni ataupun hak milik sementara. Okay, hak milik sementara. Kenapa dipanggil hak milik sementara? Sebab hak milik sementara ni dia belum lagi pejabat tanah ukur halus ataupun memfinalisekan. Memfinalisekan apa bahasa Melayu finalisekan lah, senang. Saya pun tak dapat nak cari wording bahasa Melayu tu memuktamadkan. Okey, belum memuktamadkan lagi ukuran tanah tu ataupun ukuran keluasan tanah tu pada masa geran tu dikeluarkan. Okey, sebab itulah kita panggil hak milik tu hak milik sementara. Okey, bukan maksud hak milik sementara tu adalah hak milik tu bukan berstatus kekal ataupun pajakan. Bukan. Hak milik sementara tu sebenarnya adalah hak milik, dia boleh jadi hak milik pajakan, dia boleh jadi hak milik kekal. Okey, cuma geran tu belum difinalisekan ukurannya, belum dimuktamadkan ukurannya sebab pejabat tanah belum datang ke lokasi tanah tu terletak untuk memuktamadkan ukuran tanah tu ataupun ukuran keluasan bangunan tu. Itu yang dimaksudkan dengan hak milik sementara. Okey. Okey, Cikgu Jamrul dah masuk. Okey, Kaidah dah masuk. Waalaikumsalam. Fakar Zero pun dah masuk. Terima kasih Waalaikumsalam. Alright. Memuktamadkan. Terima kasih Hartanah Romai Okey, terima kasih kerana memberi pencerahan tentang benda tadi tu. Okey, finalize tu maknanya hak milik sementara tu belum lagi dimuktamadkan. Yang dimuktamadkan tu maksudnya ukuran. Ukuran tanah tu belum lagi difinalisekan. Okey. Right. So bila ukuran tanah tu belum difinalisekan, okey, jangan tanya saya pula, okey, bila pejabat tanah nak finalisekan benda tu? Okey, dia mengikut peringkat. Mengikut peringkat, mungkin tanah tu akan diukur untuk dapatkan ketepatan berapa ukurannya tu pada bila-bila masa lah, yang mana ini akan ditentukan oleh pejabat tanah sendiri. Okey, kalau misal kata mungkin geran hak milik sementara tu dah berusia 5 tahun ke 6 tahun ke, okey, so pada bila-bila masa saja pejabat tanah boleh memuktamadkan ataupun finalisekan ukuran geran tu. Dan apabila hak milik sementara tadi tu dah dimuktamadkan ukurannya, untuk tanah tadi tu dah dimuktamadkan ukurannya, okey, barulah kita panggil hak milik itu sebagai hak milik final. Okey, so sebelum difinalkan ataupun sebelum dimuktamadkan,
kita akan panggil hak milik itu sebagai hak milik sementara. Okey, bila dah dimuktamadkan barulah kita panggil dia sebagai final title ataupun geran akhir. Okey, final title geran akhir. Betul lah tu, Alright. So bila katalah kita terima geran. Okey. Tengok dekat depan geran tu, nombor geran tu dia tulis HSD. HSD ataupun hak milik sementara, D tu stands for daftar. Okey, hak milik sementara daftar. Okey. So kalau tengok depan geran tu dia tulis HSD, maksud dia hak milik sementara tu ukuran dia belum lagi difinalisekan dan geran tu adalah geran yang didaftarkan di Pejabat Tanah dan Galian. Sorry. Tiba-tiba pula saya punya tripod ni terjatuh pula kejap saya betulkan tripod ni. Macam-macam hal lah malam ni Okay, minta maaf tadi ada gangguan teknikal sikit. Tripod ni boleh melompat pula. Okay, right. Harap-harapnya lepas ni dia tak melompat lagi lah Okay. Alright. Okay, sorry. Tadi ada gangguan teknikal sikit. Macam-macam hal pula telefon ni malam ni. Okay, so kembali kepada apa yang saya tengah sharekan tadi. Okay, bila dah dimuktamadkan geran tadi tu, dia akan jadi hak milik final. Okay, so bila dah jadi hak milik final, daripada HSD tadi tu, dia akan bertukar menjadi geran. Okay, dekat atas sekali dokumen geran tu, dia dah tak tulis hak milik sementara lagi. Dia tulis geran. Okay, itu beza dia. Okay, so maknanya kalau misal kata kita tengok hak milik sementara tadi, dekat depan dia tu HSD, D tu stands for daftar. So hak milik sementara daftar ni, kalau kita nak buat carian tanah, kita kena pergi dekat Pejabat Tanah dan Galian untuk dapatkan carian tu di Pejabat Tanah dan Galian. Okay, kalau misal kata kita tengok dokumen geran tu, dekat atas tu dia tulis HSM, hak milik sementara mukim. Okay, so kalau misal kata HSM, M tu stand for mukim lah. Kalau HSM, kita nak buat carian, kita kena pergi ke Pejabat Tanah dan Daerah. Tu beza dia. Okay, so bila kita nak buat carian dekat Pejabat Tanah dan Daerah, okay, kita kena pastikan geran tu mestilah geran HSM ataupun geran mukim lah. Okay, so bila geran HSM ni tadi dah dibuat ukuran finalize, kita nak dapatkan ukuran Pejabat Tanah dah dapatkan dia punya ukuran final dia. Daripada HSM tadi dia akan tukar geran tu jadi GM. GM ataupun geran mukim. Okay, so macam yang saya tekankan tadi, bila kita tengok depan dia tu, depan dia D, HSD nak buat carian kena pergi Pejabat Tanah dan Galian. Okey, bila belakang dia tu HSM, M nak buat carian kita kena pergi ke Pejabat Tanah dan Daerah. Okey, kalau macam kat Negeri Selangor, Pejabat Tanah dan Galian ni ada satu je dekat Shah Alam. Manakala kalau misal kata geran tu HSM, HSM dia ada banyak Pejabat Tanah dan Daerah lah. Okey, contoh macam dekat Ulangat ni, Pejabat Tanah dan Daerah Ulangat. Aduh, asyik jatuh lagi lah. Saya terpaksa pegang lah kot telefon saya ni. Sorry lah tripod saya ni dah uzur agaknya. Okay, tak apa, saya pegang je, lagi senang. Okay, so berbalik kepada benda yang tadi tu, maknanya kalau kita nak buat carian dekat Pejabat Tanah dan Daerah Ulangan, geran tu adalah geran mukim yang didaftarkan di Pejabat Tanah Ulangat lah. Kalau kita tengok geran tu, geran mukim yang didaftarkan di Petaling sebagai contoh, jadi kita kena pergilah Pejabat Tanah dan Daerah Petaling. Jadi tu beza dia. Maksudnya setiap Pejabat Tanah dia punya geran tu berbeza berdasarkan kepada dia punya mukim ataupun daerah yang dah didaftarkan tadi. Okey, so faham Kalau tak faham boleh tanya Okey, Ali Syariza, waalaikumsalam. Okey, terima kasih dah join. Okey, tadi saya ada cerita berkenaan dengan geran hak milik sementara dan juga geran yang kita panggil final. Okey, sekarang ni saya nak pecahkan pula perbezaan antara geran final dan juga hak milik sementara tadi tu berdasarkan kepada pajakan ataupun berdasarkan kepada dia punya hak milik kekal. Okey, so kita biasa sebut freehold dan juga leasehold. Okey, apa yang tuan-tuan perempuan faham tentang freehold dan juga leasehold? Okey, freehold ni senang je, tempoh dia tidak ada tempoh pajakan lah.
Maknanya hak milik tu hak milik kekal daripada awal geran tu dah dianugerahkan oleh pejabat tanah, dia sampai bila-bila dia akan dikekalkan hak milik tu sampailah hari kiamat lah kot. Okey. Kalau misal kata hak milik itu adalah hak milik pajakan, statusnya berstatus pajakan, okey. Dia punya tempoh pajakan biasanya dalam geran tu dia tulis 99 tahun. Okey. So bila tempoh pajakan 99 tahun, dekat sebelah kanan dia ada tulis bila tarikh akhir pajakan tu akan tamat. Sebagai contohlah, katakan pajakan untuk 99 tahun, okey, dah diberi geran tu dah dianugerahkan pada tahun 2000, maknanya tempoh pajakan dia tu akan habis, akan tamat pada tahun 2099 lah. Okey, begitulah selanjutnya. Kalau lagi lama tempoh geran tu dikeluarkan, lagi lambat tempoh geran tu dikeluarkan, maknanya lagi lamalah tempoh pajakan tu akan tamat. Okey, itu dia punya perbezaan. Alright. So kalau misal kata geran tu berstatus kekal, okey, kekal maksud dia daripada awal pejabat tanah keluarkan, dia tidak ada tempoh tamat pajakan tu. Sampai bila-bila lah pegangan tu akan dianugerahkan ataupun dikurniakan kepada pemilik geran tersebut lah. Okey. Leasehold boleh guna kalau untuk invest. Boleh, tak ada masalah. Kalau misal kata nak buat untuk investment, untuk investment boleh je. Cuma okey, kena faham bila kita beli property yang berstatus leasehold, kebiasaannya status leasehold ni dia ada sekatan kepentingan yang mana di bawah sekatan kepentingan tersebut pembeli perlulah ataupun penjual perlulah mendapatkan kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah sebelum pindah milik boleh dibuat kepada bakal pembeli yang nak beli tanah tadi tu ataupun rumah tadi tu. Jadi leceh sikit. Kalau misal kata kita beli tanah yang berstatus leasehold yang ada persekatan kepentingan di situ yang memerlukan kebenaran pindah milik diperolehi daripada pejabat tanah terlebih dahulu. Okey, jadi kemungkinan pembeli yang nak beli tu pun dia akan rasa macam agak sukar lah ataupun agak kurang berminat untuk membeli tanah tersebut. Okey. Kalau kita beli untuk investment nak simpan, maksud saya investment nak simpan ni kita beli untuk kita sewakan kepada orang lain, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kecuali lah kalau misal kata orang yang nak beli tadi tu dia berpendapat nak beli tu untuk tempoh tertentu dan lepas tu dia nak flip. Dia nak jual balik. Jadi bila nak jual balik hartanah yang berstatus leasehold ni agak kurang sikit lah. Sebab apa? Bila dia nak flip tu nanti, dia nak jual balik tu nanti, pertama bila berstatus leasehold nak buat pindah milik, nak kena dapatkan kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila nak dapatkan kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah, dia akan perlu memakan masa kat situ. Nak apply consent tu sekurang-kurangnya kita kena tunggu lebih kurang dalam sebulan lebih lah, baru consent dapat. Okey, yang ketiga, kalau bakal pembeli tu pula bukan di kalangan Bumiputera. Okey, kalau katalah kita beli sekarang ni, kita sebagai pembeli yang pertama tadi tu sebagai Bumiputera, lepas tu kita nak jual balik, yang nak beli tu pula bukan Bumiputera. Jadi bila nak apply consent tu, biasanya consent tu akan jadi masalah. Okey, permohonan consent tu biasanya akan ditolak oleh pejabat tanah disebabkan pembeli tu bukan Bumiputera. Itu kena faham. Jadi bila kita nak buat pindah milik dekat pejabat tanah, dia mesti dapatkan kebenaran dulu, dan kalau pembeli tu bukan Bumiputera, application untuk dapatkan consent tadi tu biasanya akan ditolak oleh pejabat tanah untuk permohonan kali yang pertama. Okey, jadi kita perlu appeal pula. Bila nak appeal tu pula masalahnya, bila dah appeal, dia perlukan alasan-alasan yang kukuh untuk membolehkan consent tu dikeluarkan oleh pejabat tanah. Okey, antara alasan yang kita perlu letakkan kat situ, alasan kukuh kat situ, contoh katalah penjual tadi dia nak jual, tak ada juga pembeli Bumiputera yang berminat nak beli. Okey, dia dah iklankan hartanah tu mungkin dah lebih daripada setahun, tapi masih lagi tak ada lagi orang yang nak beli hartanah tersebut. Jadi dia terpaksa juga jual kepada bukan Bumiputera, sebab bukan bumi ni saja yang berminat nak beli hartanah tadi. Okey, antara lain alasan yang kedua tu mungkin digunakan alasan dia terpaksa jual rumah tu kepada bukan Bumiputera disebabkan ada masalah kesihatan, yang mana duit yang dia perlukan untuk perubatan dia tu
Dia terpaksa jual lah tanah tu lah untuk gunakan kos perubatan. Okey, itu antara alasan yang kukuh jugalah. Okey. Okey, sebab-sebab lain mungkin penjual ni tadi dia berhasrat untuk migrate ke overseas. Bila nak migrate ke overseas, dia terpaksa orang kata apa, jual juga rumah tu. Dan dia perlukan dia tak ada dah rasa nak simpan rumah tu lagi dekat Malaysia. Jadi nak migrate pergi ke tempat lain, jadi dia perlukan duit untuk memulakan kehidupan dia kat tempat baru lah. Itu pun antara alasan yang boleh diterima pakai lah oleh pejabat tanah. Okey, jadi untuk investment macam saya beritahu tadi, kalau beli untuk disewakan tak ada masalah. Kalau beli untuk flip, itu yang jadi problem kalau beli tanah leasehold. Okey, right. So saya dah jawab soalan Salihin tadi. Okey, ada apa-apa lagi soalan yang yang nak diajukan, boleh tanyakan terus pada saya lah. Okey, kita sambung balik kepada benda yang topik kita bincangkan tadi tu. Okey, jadi bila kita dah tahu status grant tu, sama ada hak milik tu didaftarkan di pejabat tanah galian ataupun pejabat tanah daerah. Okey, jadi jangan tersilap kalau kita nak buat carian, kita kena pastikan kalau grant depan tu, kita tengok depan tu memang dah tulis HSD, tak payah buang masa pergi ke pejabat tanah daerah, kita terus pergi ke pejabat tanah dan galian lah. Okey, kalau misalnya kata tengok kat depan tu HSM, jangan pula pergi ke pejabat tanah galian, kita teruslah pergi ke pejabat tanah dan daerah. Okey, sebab bila tengok kalau kita salah tempat kita nak buat carian, memang rekod dekat pejabat tanah tu tak ada lah. Sebab pejabat tanah dan galian hanya menyimpan rekod untuk status grant yang di depannya nombor grantnya HSD, ataupun nombor depannya ditulis GRN ataupun grant, ataupun nombor depan dia tulis PN ataupun pajakan negeri. Okey, manakala untuk carian di pejabat tanah dan daerah, nombor grant di depannya mestilah HSM. M tu stands for Mukim. Okey, ataupun nombor depan grant tu ditulis GM, grant Mukim. Okey, ataupun PM, pajakan Mukim. Okey, so itulah dia perbezaan antara status grant di pejabat tanah Mukim dan juga pejabat tanah dan daerah dan juga pejabat tanah galian. Okey. Kos untuk buat carian, okey, seperti yang saya pernah war-warkan sebelum ni, kalau di negeri Selangor, carian biasa ataupun carian persendirian kita panggil, okey, kosnya adalah RM30. Okey. Kalau kita setakat nak tahu status tanah tu macam mana, ada caveat ke tidak, ada gadaian ke tidak, kalau misal kata siapa nama pemilik yang sebenarnya, kita nak tahu alamat pemilik sebenarnya kat mana, nak dapatkan maklumat-maklumat yang berkenaan dengan tanah tu ataupun grant tu, kita bayar cuma RM30 sahaja. Kita buat carian persendirian sahaja. Cukup memadai. Okey, kalau kita nak buat carian rasmi, okey, carian rasmi ni tujuan dia adalah untuk kita nak apply consent ataupun apply kebenaran pindah milik. Okey, nak apply kebenaran pindah milik, memang tak boleh tidak, kita tak boleh gunakan carian persendirian. Kita kena gunakan carian rasmi. Okey, beza dia bayaran untuk carian rasmi tu RM50 saja. Kalau carian persendirian tu RM30. Jadi RM20 lah beza dia. RM50 untuk carian rasmi, RM30 untuk carian persendirian. Okey. So jangan silap bila kita nak pergi ke pejabat tanah tu, kita kena beritahu dengan ada borang yang kita perlu isikan. Bila nak isikan borang tu, kita buat untuk carian persendirian dah memadai lah. Kalau setakat nak buat carian biasa. Okey, kalau kita buat nak buat carian rasmi pun boleh, tapi membazir lah. Buat apa kita bayar lebih kan, sedangkan kita boleh bayar RM30. Sebab nak buat carian rasmi tu kita akan bayar RM50. Okey. So ada apa-apa nak tanya? Lengoh pula pegang. Jap, saya try pasang balik saya punya stand ni. Itulah cap ayam punya stand macam ni lah. Sekejap Harap-harapnya lepas ni tak adalah dia bengkok lagi macam tadi. Tadi dah okey dah. Okay, Abang Wahid pun dah join. Okay, so Abang Wahid dah minta itu saya buat live ni. Ni saya dah buat live hari ni. Apasal masuk lambat ni bang? Alamak. Kau dah tengok daripada awal? Kau tak tengok daripada awal, nanti rewind balik lah, tengok balik live ni.
Okay, saya dah terangkan dah tadi macam mana yang Tuan Erman terangkan dalam dia punya posting hari tu. Okay, berkenaan dengan perbezaan hak milik sementara dan juga hak milik hak milik sementara daftar, dan juga hak milik sementara mukim, dan juga orang kata apa, grand final. Okay, so grand final tu bila dah diukur halus, dah diputuskan berapa sebenarnya ukuran yang tepat, barulah pejabat tanah akan keluarkan grand final. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya? Saya risaulah mendalah ni, takut dia jatuh lagi. Harapnya tak jatuh lah lepas ni. Okay. Malam ni pula dia buat hal ni. Selalunya tak ada pula masalah macam ni. Okay, apa nak tanya? Cepat. Abang Wahid, ada apa-apa nak tanya? Okay, so jangan salah faham lah. Hak milik sementara tu bukan bermakna hak milik tu bukan berstatus freehold. Dia boleh jadi hak milik sementara untuk tanah freehold. Dia boleh jadi hak milik sementara untuk tanah pajakan. So bila depan dia tu hak milik sementara, dia tulis hak milik sementara, dia sebenarnya belum keluar grand final. Itu je. Allahu Akbar. Kena jatuh lagi. Aduh. Letih lah saya benda lah ni. Memang dah kena buang lah benda ni, tak boleh pakai lagi dah. Kan saya dah kena pegang dah benda ni dah. 3 kali dah ni. 3 kali masalah yang sama berlaku. Nak kena pinjam Abang Wahid punya gimbal. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Okay, siapa yang dah daftar untuk STL, boleh bagi tahu kat sini supaya saya tahulah antara orang yang dah tengok saya live malam ni, dia dah daftar untuk STL, jadi kita boleh jumpalah nanti hari Sabtu di Bandar Tun Sri On Ceras. Okay, nak tanya mengenai caveat tuan, sampai sekarang tak clear maksudnya, boleh tuan berikan pencerahan? Okay, caveat ni, okay, contoh saya bagi contoh untuk memudahkan pemahaman lah. Okay, kita sebagai pembeli, masa kita nak beli rumah tu ataupun nak beli hartanah tu, kita baru sign SMP dan dalam masa yang sama kita baru bayar deposit. Okay, so bila kata contohlah harga rumah tu 300,000, okay, 300,000 maknanya kita baru bayar deposit 10%, 30,000. Okay, geran dalam daftar hak milik tu masih lagi atas nama penjual, kan? Atas nama penjual. Jadi bila kita nak pastikan yang penjual ni tak jual rumah ataupun tanah tu kepada orang lain, kita boleh ataupun kita berhak untuk memasukkan caveat untuk protect kita punya interest ataupun protect kita punya interest kita punya kepentingan. Okay. So bila kita dah beli, kita dah sign SMP, kita dah bayar deposit, kita boleh masukkan caveat untuk protect kita punya kepentingan. Kita nak protect kita punya kepentingan. Maknanya kita tak benarkan, kita tak allow penjual tu untuk jual kepada pihak lain selain daripada kita lah. Sebab tu dalam SMP biasanya lawyer akan masukkan ada satu clause, pembeli berhak untuk caveatkan tanah tu ataupun rumah tu sekiranya pembeli dah menandatangani perjanjian jual beli dan dah bayar deposit untuk beli rumah tu. Okey. Jadi bila kita dah masukkan caveat, penjual tak boleh sewenang-wenangnya nak jual kepada pihak yang lain. Dia terhalang. Caveat ni maknanya halangan. Dia terhalang untuk menjual hartanah tu kepada pihak yang lain selain daripada kita lah. Okey. Jadi bila kita katalah contoh macam sekarang ni, kita tak jadi pula nak beli rumah tu. Bila kita tak jadi nak beli rumah tu, okay, dalam SMP pun ada satu clause yang mengatakan bahawa sekiranya pembeli tak jadi nak beli rumah tu, pembeli kena batalkan ataupun tarik balik caveat yang dah dimasukkan oleh pembeli tadi, supaya penjual boleh menjual rumah tu kepada orang lain lah. Okay, tu salah satu contoh yang saya boleh bagi untuk bagi mudah faham lah tentang caveat ni. So bahasa mudahnya caveat ni adalah halangan. Halangan untuk tidak membolehkan pemilik tanah, pemilik rumah
yang namanya tertera di dalam grant tadi untuk buat apa-apa dealing ataupun buat apa-apa transaksi kat atas rumah tadi tu, tanpa mendapat orang kata apa, kebenaran ataupun restu daripada orang yang memasukkan caveat tadi. Jadi bila adanya caveat, segala transaksi ataupun segala urusan berkenaan dengan tanah tadi tu terhalang. Jadi bila kita masukkan caveat, kita kena faham caveat ni ada tempoh. Tempoh caveat ni paling lama 6 tahun. So dalam tempoh 6 tahun tu, kalau misal kata kita dah masukkan caveat, contohlah macam tadi tu, tiba-tiba katalah yang pembeli tadi tu tak jadi nak beli rumah tu, dan dia pula tak batalkan sendiri caveat yang dia dah masukkan. Jadi apa pula hak penjual? Penjual boleh memohon kepada pejabat tanah untuk membuang ataupun remove caveat yang dah dimasukkan oleh pembeli tadi, atas alasan pembeli gagal untuk menyempurnakan ataupun menyelesaikan urusan jual beli daripada penjual kepada pembeli tadilah. Jadi maknanya jangan risau kalau misal kata kita sebagai tuan tanah tiba-tiba katalah ada orang-orang yang kita tak kenal memasukkan caveat yang mana dia tak pernah ada transaksi dengan kita untuk membeli tanah kita ataupun beli rumah kita tadi. Sebagai pemilik tanah, kita boleh memohon kepada pejabat tanah untuk membatalkan ataupun remove caveat tadi tu dengan permohonan yang tertentulah. Adalah borang yang perlu kita masukkan, kita kena daftarkan ke pejabat tanah. Dan bila pejabat tanah dah menerima permohonan daripada tuan tanah tadi tu, daripada kita sebagai tuan tanah tadi tu, pejabat tanah boleh menjalankan inquiry ataupun siasatan. So bila pejabat tanah dah menjalankan inquiry ataupun siasatan, masa itulah nanti siapa yang memasukkan caveat tadi, katalah yang memasukkan caveat tadi third party yang kita tak kenal, pejabat tanah akan keluarkan notis untuk memanggil dia untuk menyiasat perkara tadi. Kalau didapati caveat tadi tu dimasukkan secara salah, maknanya pejabat tanah berhak untuk membatalkan ataupun remove caveat tadi tu. So faham kat situ. Kalau tak faham cuba tanya balik. Saya terangkan tadi tu benda yang saya rasa tafsiran yang paling mudah lah untuk difahami. Kalau tak faham boleh tanya saya nanti. Arishah tanya, kalau urusan jual beli tanah ada banyak nama, ada masalah ke kalau nak jual tanah tu? Adakah susah nak pecah geran jika salah seorang penama jual bahagian dia? Berapa lama masa ambil untuk tukar nama kepada pembeli baru tadi? Apa yang Aris tanya ni sebenarnya, kalau geran tu, katalah geran tu ada 3 nama. 3 nama, setiap satu nama tu pegang 1/3 bahagian. So maknanya setiap satu ada 1/3 bahagian, ada 3 orang, maknanya 3 bahagian tu dipecahkan kepada 3 lah, kan? Setiap seorang yang ada nama dalam tu berhak untuk menjual bahagian dia sahaja. Boleh, tak ada masalah. So kalau misal kata pembeli ni pula berhasrat untuk membeli keseluruhan tanah tadi tu, maknanya 3 bahagian ni tadi pembeli tu berhasrat nak beli. Kalau macam tu, tidak boleh tidak 3 orang yang ada nama atas geran tu perlulah membuat pindah milik. Ataupun dalam arti kata lain, dia perlu menandatangani borang 14A ataupun borang pindah milik untuk memindahkan ataupun untuk menjualkan bahagian masing-masing tu kepada pembeli tadi. Kalau salah seorang aja yang berhasrat untuk menjual, yang lagi 2 tu tak berhasrat untuk menjual, makanya pembeli ni tadi boleh membeli bahagian yang satu tu sahaja. Maknanya dalam satu nama yang setuju untuk jualkan tanah dia tadi tu, bahagian dia tadi tu, dia boleh menjual bahagian dia sahaja, dan pembeli ni pula bersetuju untuk beli bahagian yang nak jual tadi tu lah. Tapi kalau pembeli ni berhasrat untuk membeli keseluruhan bahagian tanah tu, tak boleh tidak 3 orang yang ada nama dalam geran tu kena tanda tangani borang pindah milik untuk memindah milikkan keseluruhan bahagian mereka kepada pembeli tadi. So ada masalah ke kalau nak jual tanah tu? Tak ada masalah, boleh. Kalau misal kata semua bersetuju untuk jual, boleh jualkan keseluruhan bahagian masing-masing kepada pembeli tadi.
Kalau salah seorang je yang nak jual, yang lagi dua tu tak bersetuju untuk menjual, jadi pembeli ni kena bersetujulah untuk membeli bahagian yang satu tu saja, yang lagi dua bahagian tu tidak dipindahkan kepada pembeli yang nak beli tu. Okey. Adakah susah nak pecah geran jika salah seorang penama jual bahagian dia? Okey, nak kata susah tak susah ni sebenarnya, kalau geran tu kurang dari, kalau misal kata contohlah geran tu ada 3 ekar. Ada 3 ekar, setiap satu nama tu, satu bahagian tu kita anggaplah dia pegang 1 ekar. Okey, so bila satu tu dah satu bahagian tu dah dijual kepada pembeli, pembeli yang beli satu bahagian tadi ni, dia boleh membuat permohonan untuk pecahkan geran. Sebab minimum untuk satu keping geran tu mestilah sekurang-kurangnya 1 ekar. Jadi untuk menjawab soalan Aris ni tadi, kena tanya balik, tengok balik geran tu macam mana. Kalau geran tu lebih daripada 3 ekar, insya-Allah tak ada masalah untuk buat pecah geran. Kalau geran tu ngam-ngam 1 ekar dikongsi dengan 3 orang, masalah nak buat pecah geran, memang tak boleh. Okey. Jadi dalam erti kata lain, kalau kata pembeli ni nak beli, dia kena pastikan dia beli daripada keseluruhan pemilik-pemilik bahagian yang ada pecahan di dalam geran tersebut. Kalau hanya satu saja pemilik yang nak jual, yang lain-lain tak nak jual, dia tak bolehlah nak buat pecah geran kalau sekiranya bila dah pecahkan geran tak cukup 1 ekar. Dia kena pastikan kena cukup 1 ekar baru boleh buat pecah geran. Okey. So saya harap saya dah jawab soalan Haris tadi. Okey, berapa lama masa ambil untuk tukar nama? Okey. Lama tak lama ni bergantung kepada proses yang peguam tadi tu buatlah. Okey, dan juga proses di pejabat tanah lah. Okey, kalau geran berstatus pajakan yang memerlukan konsen pejabat tanah, memang makan masa panjang. Dia nak kena dapatkan konsen dulu, barulah boleh buat urusan pindah milik dekat pejabat tanah. Konsen dah dapat, baru boleh buat tukar nama. Okey, untuk pecahkan geran memang panjang masanya. Sebab apa? Nak pecahkan geran ni banyak pihak-pihak yang kita perlu ambil dia punya servis lah, khidmat dia. Sebagai contoh lah, kalau kata nak pecahkan geran, kita kena pastikan ada orang yang akan mengukur sempadan. Lepas tu nak kena buat proses kat pejabat tanah tu, biasanya kita gunakan konsultan lah, konsultan yang boleh memberi khidmat nasihat kepada kita dan memfailkan permohonan untuk pecah geran tu di pejabat tanah. Ada yang kadang makan masa sampai lebih setahun pun ada, yang 2-3 tahun pun ada nak buat pecah geran ni. Bukannya proses yang mudah dan cepat lah, dia memang makan masa yang panjang. Jadi jawapan kepada soalan Haris ni tadi, kalau sekiranya kita dapat pastikan keseluruhan penama-penama dalam geran tu bersetuju untuk jual, lagi mudahlah untuk proses jual beli tu dibuat. Kalau boleh elakkanlah beli tanah yang mana kita beli satu bahagian sahaja daripada situ, yang bahagian-bahagian lain tu orang-orang tu tak nak jual bahagian dia. Sebab bila nak buat proses pecah geran ni memang akan memerlukan kos yang tinggi dan juga masa yang panjang. Okey, right. Boleh, cuma satu masalah, tanah ni situasinya belum siap pecah lot semua. Okey, bermakna apa ni ada tanya ni? Panjang pula yang ada tulis ni. Bermakna belum ada geran individu. Okey, draft pecahan lot dah ada tapi masih menunggu pembeli untuk sekali masuk nama ke majlis dan pejabat tanah untuk proses pecah lot. Okey, so proses hingga dapat geran individu akan ambil masa minimum 2 tahun. Betul lah. Okey, part ni yang susah sikit nak terangkat orang. Ada yang faham, ada yang tak faham. Okey, kebiasaannya orang akan tanya geran. Okey, harga yang dijual sekarang mengikut harga belum siap geran tapi tak ada bayaran tambahan. Kalau esok bila dah siap geran, harga dah lain. Betul lah tu. Jadi yang saya faham lah, yang Haris cuba nak cerita ni sebenarnya apa yang kita selalu sebut sebagai geran lot lidi. Okey, lot lidi ni maknanya pembeli yang nak beli ni memang agak berisiko. Sebab apa? Dia beli tanah tu, dia kongsi dulu geran tu dengan orang-orang lain. Ada yang mungkin terpaksa berkongsi geran, ada yang mungkin tak ada langsung nama dia dimasukkan di dalam geran tu. So mungkinlah lot lidi ni, kalau saya boleh bagi khidmat nasihat lah,
Cuba elakkan daripada berurusan tanah-tanah lot lidi ni. Sebab apa? Urusannya bukannya senang dan memang dia memerlukan kos yang tinggi sebenarnya nak pecahkan grant tu. Dan nak meyakinkan orang nak beli lot lidi ni pun sebenarnya susah. Dan kalau ikut saya, pendapat saya elakkan. Kalau ada klien-klien yang tanya dia berminat nak beli tanah lot, saya terus tanya dengan dia, okey, lot ni dah ada pecah grant ke belum? Kalau dia kata belum ada pecah grant, okey, saya terus advise dia kalau boleh elakkanlah beli tanah macam tu. Okey, risikonya amat besar dan agak bermasalah untuk buat urusan pindah milik nanti. Right? Okay, terima kasih yang dah join. Aston, Ed Fayed. Okay, ni semua nama-nama baru ni, saya tak nak tengok sebelum ni. Fig Property, okay. Terima kasih, memang membantu. Okay, sama-sama. Sang Algojo, okay. Dah ada juga Sang Algojo. Okay, dah balik ke darat dah ni? Ke ada kat laut lagi? Bagaimana cara untuk leasehold extension? Berapa lama ambil masa? Okay. Leasehold extension ni, soalan tu dia sebenarnya kita kena tengok nak buat perlanjutan masa untuk leasehold ni, dia bergantung pada pejabat tanah kat mana tanah tu terletak lah. Okay, dia tidak ada satu jawapan yang spesifik. Okay, berapa tahun ke berapa bulan ke, tak ada. Bergantung kepada pejabat tanah yang proses permohonan tu. Okay, dan kena faham bila nak extendkan tempoh leasehold ni, dia ada satu bayaran yang kita panggil premium. Premium ni pun yang tentukan tu pejabat tanah. So berapa bayaran premium yang perlu dibayar tu pejabat tanah yang akan tentukan. Dan bila kita dah buat permohonan untuk extendkan kita punya tempoh lease tu, pejabat tanah akan akan tetapkan berdasarkan kepada nilai semasa tanah tu berapa premium yang perlu dibayar. Bila dah bayar premium tu, barulah pejabat tanah boleh lanjutkan tempoh pajakan tadi tu. Okay, so berapa lama nak ambil masa untuk permohonan nak extend lease tu, memang benda tu subjektif. So saya tak boleh nak jawab. Bagi pihak pejabat tanah, kena check dengan pejabat tanah tu sendiri. Sebab pejabat tanah ni macam-macam. Ada pejabat tanah daerah, pejabat tanah galian. So kena tengok kat mana location tanah tu, dan orang kat pejabat tanah tu sahaja yang boleh bagi jawapan berapa lama tempoh dia. Okay, biasanya permohonan untuk lease ni paling tidak pun mungkin makan masa setengah tahun jugalah untuk dapatkan approval dia. So ada yang mungkin menjangkau sampai setahun, ada yang lebih daripada tu pun ada. Tengok pada proses yang dilaksanakan dekat pejabat tanah tu lah. Okay, berapa lama ambil masa untuk leasehold extension tanah? Boleh buat bila-bila masa. Okay, extension tu bila dah nak expired lah. Katalah expired 2099 sebagai contoh kan. Takkan sekarang 2020 kita dah nak apply. So bila dah nak expired, biasanya kalau kita nak apply extension tu, sekurang-kurangnya setahun sebelum expired tu kita dah apply lah. Ataupun 2 tahun sebelum expired tu kita dah apply. Okay. Ada notis yang dikeluarkan oleh pejabat tanah. Sekiranya tempoh lease tu dah nak expired, biasanya akan dikeluarkan notis oleh pejabat tanah. Dan pejabat tanah mungkin akan memaklumkan kepada tuan punya grant tu, sama ada dia nak sambung ataupun tidak tempoh lease tu dengan bayaran tertentu. Dan proses tu akan seawal mungkin 2 ataupun 3 tahun sebelum tempoh asal tu dah expired, kita dah boleh ni. Ataupun kalau kita nak inquire terus dengan pejabat tanah, kita boleh je buat. Tapi kena tengok lah, paling tidak pun mungkin 3 tahun sebelum expired tu kita dah buat lah permohonan tu. Janganlah buat sekarang. Katalah 2099, sekarang ni baru 2019. Baru ada 70 tahun lagi, 80 tahun lagi nak expired, kita dah mohon sekarang. Memang tak logik lah. So kita kena tunggu sampai dah towards the end lah nanti baru kita apply benda tu. Okay. So ada lagi soalan lain? Penat lah pegang ni, lenguh tangan ni. Dah boleh buang lah tripod ni. Mengarut tu. Sorry lah 3 kali ni tripod ni jatuh. Tengok tripod macam ni. Tripod cak ayam ni macam ni. Inilah yang saya duk mengharapkan selama ni saya buat live, saya pakai benda ni je. So lepas ni dah boleh buang lah, benda ni tak boleh pakai dah. Asyik jatuh je. Okay, ada lagi soalan lain? Okay, so Sabtu ni siapa yang dah daftar, okay, siapa yang boleh datanglah. Janganlah mempersia-siakan
peluang tu. Saya harap saya dapat jumpa semua. Kalau ada 100 orang yang dah daftar, 100 tu saya dapat jumpa lah pada hari Sabtu ni. Okay, pintu masuk akan dibuka pada jam 8.30. Jadi seawal jam 8.30 tu dah boleh datang untuk daftar. Okay, pastikan anda makan sarapan dulu, sebab kami tak sediakan apa-apa sarapan. Tunggu saya kaya dulu, nanti barulah saya akan sediakan makan minum untuk anda semua. Sebab kursus pun percuma, kena bayar pun. Tempat percuma, takkanlah makan pun saya nak sediakan pula kan. Okay, kalau ada rezeki nanti insyaAllah doa-doakanlah lepas-lepas ni kalau ada rezeki kita akan sediakan makan minum pula. Okay, so sarapan dekat tempat saya tu banyak je kedai-kedai makan. Ada warung kat belakang office saya tu. McDonald pun ada. Kalau nak breakfast dekat sana pun boleh. Jadi jangan risau, kedai makan yang ada kat situ paling cepat pun saya rasa pukul 7 dia dah buka dah. Dan datanglah awal. Sebab apa? Bila anda datang lewat, anda akan mengganggu perjalanan majlis ataupun perjalanan seminar tu nanti. Sebab saya bila nak start, saya tengok ada beberapa kerat je, saya pun tak semangat lah nak start lah. Sampai mungkin ada dalam separuh yang dah datang, barulah saya mulakan seminar tu. Jadi saya mengharapkan punctuality daripada anda semua. Datanglah seawal 8.30 pagi untuk pendaftaran. Pukul 9 sharp insyaAllah kita akan start. Saya tak nak delay-delay, saya tak nak tangguh-tangguhkan lagi. Sebagai contoh lah, macam kat Ipoh itu, aduh, punyalah penat nak tunggu sampai pukul 9.30 pun masih. Dewan tu boleh katakan memang yang daftar tu tak ramai, tak sampai, saya rasa tak sampai 50 orang pun yang daftar. Masa pukul 9.30 tu baru ada dalam 10 orang je yang datang. Jadi saya terpaksa tunggu, dah buang masa kawan-kawan yang dah datang awal kan. Jadi kesianlah. Simpatilah kepada kawan-kawan anda yang menepati masa. Kata seorang Ren mestilah menepati masa. Janganlah pula datang lambat. So bila datang lambat, majlis start lambat, jadi kita punya jadual tu pun dah kacau lah kat situ. Jadi saya harapkan anda semua datang punctual dan tepatilah masa. Dan siapa yang tak boleh datang tu bagi tahu awal-awal supaya saya boleh buka peluang kepada kawan-kawan anda. Ada lagi yang PM saya malam ni, yang WhatsApp saya tanya ada tiket lagi ke tidak. Okay, jadi saya katakan dia orang, okay, daftar je dulu, masuk dalam reserve list. So selepas ni kalau ada yang tarik diri, saya akan masukkan yang dalam reserve list ni untuk hadir lah. Jadi jangan mengecewakan harapan kawan-kawan anda yang nak datang betul-betul. Kalau dah daftar, dah dapat tiket tu, datanglah. Jangan buang peluang tu. Okay. So ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang dah mengikuti rancangan live pada malam ni. Saya minta maaf atas gangguan teknikal 3 kali tadi tripod saya jatuh. Dan saya harapkan anda semua mendapat manfaat lah daripada apa yang saya telah kongsikan. Oh, ada lagi soalan daripada Aston. Okey, tuan, ada istilah pecah nama atas geran ke? Pecah nama atas geran. Contoh, nama atas geran nama ibu, tapi ibu nak hadiahkan tanah tu kepada 3 anak. Tanah dah ada sebuah rumah, tapi boleh bina 2 buah rumah lagi dengan baki saiz tanah. Okey. Kalau macam ni, okey, macam saya beritahu tadi, geran kalau nak pecahkan mesti sekurang-kurangnya setiap pecahan tu 1 ekar. Dia tak boleh kurang daripada 1 ekar. Okey. Kalau misal kata nak buat pecah geran macam yang Aston tanya ni, okey, saya nasihatkan tak payahlah kita, sebab adik-beradik je pun kan yang nak buat urusan pecah-pecah ni, yang nak kongsikan geran ni dengan adik-beradik je. Jadi kalau mak dia tu berhasrat nak bagi sama rata antara adik-beradik yang ada tadi tu, antara anak-anak yang ada tadi tu, kalau adalah 3 orang anak dia tadi tu, letakkan nama dalam geran tu 3 nama anak tu. Lepas tu nak ukur tanah tu, kita ukur sama rata lah kalau nak bagi adil pada semua lah kan. Okay? So katalah ada sebuah rumah dah siap, okay, nak buat lagi 2 buah rumah, tapi setiap rumah yang ada tu dia berkongsi geran yang sama. Dalam geran tu letaklah nama 3 anak tadi tu. Okay, untuk adik-beradik rasanya tak ada masalah lah kan. Okay? Okay, yang saya cerita yang ada masalah ni, kalau misal kata kita ni orang luar, kita tak ada kena-mengena, kita nak masukkan nama dalam geran tu, kita terpaksa berkongsi dengan orang yang kita tak kenal. Tu yang jadi masalah. Jadi kalau nak buat urusan pindah bilik apa semua tu tadi, kita terpaksa berkongsi geran dengan orang-orang lain.
Dan bila kita nak pecahkan geran tu, kita perlu buat permohonan ke pejabat tanah untuk buat pecahan lot, pecahan-pecahan lot setiap lot tadi tu, dan itu memerlukan kos yang tinggi dan juga masa yang panjang. Jadi lot lidi ni kalau boleh belilah lot-lot yang telah pun dipecahkan geran. Setiap lot tu ada geran individu masing-masing. Kalau boleh elakkan daripada beli geran yang masih lagi berkongsi dan belum lagi dibuat pecah geran. Okay. Jadi soalan Aston tadi saya rasa saya dah jawab. So untuk adik-beradik macam tadi tu, nama dalam geran tu masukkanlah nama ketiga-tiga anak yang ada tadi tu. Letakkan nama masing-masing dalam geran tu. Jadi bila nak buat rumah tu terpulang, nak buat 2 buah pun boleh, setiap nak buat 3 buah pun boleh, setiap anak ada setiap ada satu rumah. Jadi geran tu kita kongsikan dengan 3 anak tadi tu. Okey. Siapa yang nak pegang geran original, kita boleh pakatlah sama-sama kan. Sebab kalau katalah abang yang pegang geran original, abang ni nak transferkan nama ke semuanya kepada orang lain. Sebagai contoh, ada pembeli lain nak beli ke kan. Abang ni tak boleh sign seorang-seorang, dia kena sign 3 tadi. 3 anak tu kena sign juga. Okey, kena dapatkan kebenaran daripada 3 orang barulah dia boleh jual. Okey. Bagusnya bila ada 3 nama dalam geran adik-beradik ni tadi, jadi biasanya lah kalau ada niat yang tak baik, na'udzubillah, minta jauh lah kan. Kalau ada niat yang tak baik di kalangan adik-beradik ni tadi nak jual, salah seorang tu nak jual, yang lagi 2 ni kononnya yang lagi 2 ni tak nak jual. Jadi yang seorang yang nak jual ni tak boleh jual. Memang tak boleh jual. Sebab apa? Geran tu berkongsi. Kalau nak jual, dia kena dapatkan tantangan ketiga-tiganya sekali. Melainkan kalau dia nak jual bahagian dia saja. Katalah dia pegang 1/3, maknanya 1/3 bahagian dia saja yang dia nak jual. Lepas tu macam biasalah, macam saya beritahu tadi, pembeli ni pula nak yakinkan dia nak beli satu bahagian ni saja pun susah juga. Kan? Dia takkan nak ambil risiko nak beli satu bahagian saja. Dia berkongsi geran dengan 2 orang lagi. Kan? Jadi risiko tu agak tinggi untuk dia beli tanah ataupun rumah jenis macam tu lah. Okay, Fix Property, terima kasih tuan atas perkongsian sama-sama. Okay, tanda kena upgrade tu tuan. Okay, betul lah, memang kena upgrade pun, dah kena buang dah pun tripod ni, sorry lah Okay, sama-sama. Okay, so saya harap saya dah jawab soalan-soalan anda semua pada malam ni. Untuk kesekian kalinya saya minta maaf lah sebab masalah gangguan teknikal tadi. Okay, InsyaAllah minggu depan saya gunakan tripod yang baru. Okay, doa-doa lah saya kumpul duit lah nanti beli satu tripod yang baru. Alright, okay, itu saja perkongsian saya untuk malam ni. Saya harap semua mendapat manfaat daripada apa yang saya telah kongsikan. Okay, dan siapa yang dah daftar untuk seminar Hartanah Strategi Tarik Leads, kita jumpa Sabtu nanti di Suasana Ilmu Bandar Tunku Seri Onceras. Okay, landmark dia senang aja, cari je McDonald Bandar Tunku Seri Onceras. Belakang McDonald tu ada derek kedai. Okay, Suasana Ilmu terletak di atas Maidin. Maidin Mat, atas dia tu tingkat 1, itulah dia pejabat hartanah dan anda yang saya namakan Suasana Ilmu. Okey. Jadi boleh terus ke sana pukul 8.30, pendaftaran dah dibuka. Okey, makan dulu sebelum sampai tu, makan dulu sarapan kenyang-kenyang. Jangan kenyang sampai tidur pula pastikan anda ada isi perut sebelum anda masuk ke seminar. Okey. Alright. So insya-Allah kita jumpa pada Sabtu nanti. Dan bagi anda yang tak berkelapangan untuk join pada hari Sabtu ni, insyaAllah ada lagi slot-slot seminar yang akan datang yang kita akan buat pada tahun depan lah. Tahun ni inilah dia penutup penutup untuk 2019 Hartanah dan anda buat di Suasana Ilmu. So selepas ni kita akan buka chapter baru pada tahun 2020 nanti insyaAllah. Okay. Alright, terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dah mengikuti siaran live pada malam ni. Terima kasih kepada semua yang bertanya. Saya minta maaf lagi sekali atas sebarang kekurangan di pihak saya. Jadi saya doakan anda semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah. Okay, kita doakan sama-sama juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Pantai Timur untuk dipermudahkan urusan. Okay, sekarang Pantai Timur tengah banjir teruk kan. Okay, jadi kita doa-doalah bagi cuaca di sana bertambah baik, dan rakan-rakan kita di Pantai Timur khususnya di Kelantan, di Terengganu dapat menyelesaikan masalah mereka, dipermudahkan urusan mereka di sana lah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, itu saja untuk malam ni. Kita jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Okay, assalamualaikum. Bye bye.